Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi. Sambung kitab Kifayatul Muhtadi. Muka surat 14, Jawi. Rumi tak tahu muka surat apa. Kita membahaskan berkaitan dengan malaikat. Kita berhenti, kalau ikut catatan saya ni, kita berhentinya dekat dan sekaliannya bukan jantan. 18. Rumi 18, Jawi 14. Kita dalam membahaskan berkaitan dengan malaikat. Malaikat dari sudut akidah. Malaikat dari sudut akidah. Dari sudut akidah, macam mana kita nak mempercayai malaikat? Tu kita kena bahas. Yang sebelum ni kita bahas berkaitan dengan malaikat tu wajib kita percaya dia salah satu daripada rukun rukun iman, iaitu percaya kepada malaikat. Dan wajib kita percaya tu malaikat tu makhluk, bukan Tuhan. Kemudian malaikat tu bilangannya amat banyak. Banyak mana tak tahu, hanya Allah je yang tahu. Banyak sungguhlah. Kemudian kita bahas sebelum ni, malaikat ni pesuruh Allah. Dia macam Rasul juga. Bezanya Rasul ni manusia, malaikat ni pesuruh Allah, tapi bukan manusia. Malaikat lah, okay? Dan ianya hamba Allah. Dan malaikat ni tidak berdusta, tak bohong. Kita berhenti kat situ. Perbahasan kita bulan lepas berhenti kat situ. Okay. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaliannya malaikat tadi tu, semua sekali malaikat, dan sekaliannya bukannya jantan. Ada letak gitu tu, bukan jantan. Dan bukannya betina. Maksud bukan jantan, bukan betina ni, malaikat ni dia bukan jenis yang ada jantan betina. Dia bukan jenis yang ada dua yang bertentangan, tidak. Macam manusia, dia ada dua yang bertentangan. Dia ada lelaki, dia ada perempuan. Jenis dia gitu. Tapi malaikat dia tak ada, dia satu aja. Sebab tu kita panggil bukan jantan, bukan betina. Tapi kalau manusia, dia ada jenis jantan dan betina, lelaki perempuan, manusia, binatang sebagainya. Malah tumbuh-tumbuhan pun ada jantan betina. Ada tak? Ada yang tak berbuah tu jantan lah. Akhir sekali kena tanam pokok yang jantan tu dekat dengan betina lah. Yang pendebungaan tu lah. Ada. Malah tumbuh-tumbuhan pun ada jantan betina. Setiap makhluk ni dia ada pasangan. Memang dia ada, bukan semua, tapi yang kita tahu mesti ada pasangan. Malah negatif positif pada pasangan dia. Yang atom tu kan.
Semua ada pasangan. Ada pasangan. Tapi malaikat dia tak ada pasangan. Dia satu je. Dia satu je. Dan disebut di sini tidak jantan, tidak betina. Bukan jantan, bukan betina. Bukan lelaki, bukan perempuan. Itu yang disebut. Kalau bukan lelaki dan bukan perempuan, ada juga dekat manusia. Contohnya manusia, dia bukan lelaki, bukan perempuan. Kita panggil khunsa. Kan? Kita panggil khunsa. Tapi walaupun khunsa tu kita panggil khunsa, dia tetap juga spesies, jenis yang ada lelaki perempuan. Cuma dia je ada dua-dua. Kita panggil khunsa. Ataupun dia tak ada dua-dua. Ataupun dia tak ada dua-dua. Tahu tak? Manusia, kalau tak ada dua, dia tak ada kemaluan lelaki pun tak ada, kemaluan perempuan pun tak ada. Kita nak panggil dia apa? Kalau dua-dua ada, kita panggil khunsa kan? Kalau ada elok-elok jantan, tiba-tiba dia buat macam betina, kita panggil pondan kan? Kan? Tapi tetap juga dia tu ada jantan, ada betina, ada lelaki, ada perempuan. Kalau ada dua-dua, kita panggil khunsa. Kalau tak ada dua-dua, ada, terjadi, kita panggil khunsa juga. Mana khunsa ni sama ada dia ada dua alat kemaluan ataupun dia tak ada dua. Okey. Walaupun dia tak ada dua-dua, dia tetap juga bukan malaikat. Manusia tadi. Sebab walaupun dia tak ada dua-dua, tapi dia tu manusia, jenis spesies yang ada lelaki perempuan. Dia je yang tak ada dua-dua. Berbeza dengan malaikat. Malaikat walaupun tak ada dua-dua, tapi malaikat tu memang jenis tak ada dua-dua. Memang jenis tak ada dua-dua. Kita makhluk manusia jenis ada salah satu. Cuma dia je tak ada dua-dua. Tu dah panggil khunsa. Jika spesies tu ada lelaki, ada perempuan, tiba-tiba tak ada dua-dua, dia panggil khunsa. Kalau spesies tu memang bukan jenis ada lelaki perempuan, tiba-tiba dia tak ada dua-dua lah, dia bukan jenis lelaki perempuan, maka kita tak panggil khunsa. Okay? Takut salah faham di situ. Jadi malaikat ni dia bukan jantan, bukan betina, spesies macam kasar sangat bunyi. Makhluk Allah, malaikat ni yang tak ada lelaki perempuan. Tak ada. Okey. Dan tiada berjantan. Apa berjantan? Tak bersetubuh, tak berjimat, tu masuk berjantan. Bahasa kampung dulu. Dia panggil tiada berjantan. Itu maksud tak ada nafsu syahwat. Tu maksud tidak berjantan. Dan tiada beranak anak. Tak ada beranak. Sama ada, ayalah, kalau dia tak ada jantan betina, entah dia sama-sama dia kot, betul dia anak. Tak juga. Tak juga. Ataupun daripada malaikat tu keluar satu lagi yang dipanggil macam anak. Tak juga. Tidak juga. Itu maksud, sebab beranak ada dua. Beranak adalah dua. Kalau kata kita contoh malaikat, dua malaikat bergabung, akhir sekali jadi anak. Okey? Itu dia panggil beranak. Malaikat tidak begitu. Ataupun malaikat tu satu-satu dia je, tiba-tiba keluar satu lagi, dia panggil beranak juga. Malaikat pun tidak juga. Dua-dua tidak. Okay. Kata, iyalah malaikat tak beranak sebab dia tak ada jantan betina. Tapi daripada satu malaikat tu, dia akan menghasilkan malaikat yang kedua. Itu macam anak lah. Bukan. Tidak juga. Tidak juga. Okay. Dan tiada makan, tiada minum. Malaikat tak makan, tak minum. Malaikat tak makan, tak minum. Apa lagi? Tak makan, tak minum. Habis itu kalau tak makan, tak minum macam mana? Kenyang mereka itu dengan tasbih dan tahmid jua. Itu lah. Pelik tak? Dia kenyang dia dengan tasbih dengan tahmid aja. Tak pelik. Sebab kita pun akan, bukan kita lah, satu zaman akan datang. Ini sebut zaman akan datang macam jauh je lagi. Kita ni dah akhir zaman dah. Entah bila-bila, tak lama lagi, kata sebut itu kot. Tak lama lagi akan berlaku bila Dajjal keluar menzahirkan dirinya. Waktu tu kita ni bukan lawan Dajjal. Bukan. Kita pergi nak lawan Dajjal, terus beriman dengan dia. Kita bukan lawan. Maka Nabi suruh lari masuk gua. Lari ni atas bukit, lari. Bawa anak bini lagi. Waktu tu kemarau, waktu tu siang 6 bulan, malam 6 bulan. Fotosintesis tak boleh berlaku. Malam time sejuk tu, malam 6 bulan sejuk. Malam baru berapa jam malam? 7-8 jam gelap dah, sejuk dah. Ini 6 bulan gelap, tak ada matahari. Tak tahulah jadi apa waktu tu. Dan
Kemudian 6 bulan terang matahari atas kepala je, habis. Memang binatang semua mati. Jadi lepas lari masuk naik bukit, masuk gua dan sebagainya, sebab Dajjal dah menzahirkan dirinya. Nak makan apa? Makan rumput-rumput gitu kan. Rumput apa kering? Nak buat apa? Makan pasir. Mana boleh? Maka makan waktu tu Nabi kata, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tu je makan. Percaya? Percaya? Cuba kata subhanallah. Dah tak payah makan dah. Esok pula alhamdulillah. Cuba buat 3 hari. Memang masuk hospital. Tapi percaya tak akan jadi yang tu? Kena percaya. Nabi bagi tahu. Kenyang? Mari kita sarapan, mari kita sarapan. Mari main anak-anak kumpul. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Okey, pergi main. dah. Kenyang, kenyang. Sebab kalau kita ngaji akidah, yang memberi kenyang adalah Allah, bukan makanan. Kita makan, kita kenyang. Ya. Tapi kenyang tu Allah yang bagi, bukan makanan. Sebab ada orang tak makan pun kenyang, ada orang makan pun tak kenyang-kenyang. Habis tu lepas makan kenyang, dia panggil sunnatullah. Allah yang buat secara beradat. Itu kena ngaji akidah bab tu. Okey. Makan dia tasbih, makanan dia tasbih dengan tahmid. Dan tiada tidur. Tak tidur. Dia tak tidur. Dan tiada dituliskan segala amalan mereka itu. Tak ada tulis buat jahat, buat baik, tak ada. Tak ada. Tak tulis. Okey. Kita tengok. Untuk sedikit perenggan ni kita bahas panjang sikit. Yang pertama, malaikat tu bukan jantan, bukan betina. Macam mana kalau ada orang kata malaikat tu jantan? Bila sebut jantan tu lelaki lah. Macam mana kalau ada orang kata malaikat tu lelaki ataupun jantan? Adakah jadi kafir? Sebab ni akidah. Tidak. Tapi fasik, dosa besar. Siapa yang kata sebenarnya malaikat tu lelaki, jantan, maka berdosa besar, fasik, tapi tak kafir. Sedangkan akidah kita malaikat tak ada jantan betina. Kenapa tak kafir pun sebut kata gitu? Kerana malaikat pernah menyerupai lelaki. Maka ada kemungkinan kesalahpahaman kat situ, dia kata malaikat tu lelaki. Sedangkan malaikat menyerupai lelaki. Tapi siapa yang kata malaikat perempuan, kufur. Batal akidah, kafir. Ucap balik. Siapa yang berpegang malaikat tu betina atau perempuan? Musyrikin Mekah dulu kata malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Agama apa dah? Ada agama Nasrani kot. Lupa, ada agama lain mengatakan tu juga. Dekat Indonesia dia kata malaikat tu pari-pari, anak Tuhan juga. Anak perempuan Tuhan. Dia banyak perempuan. Siapa kata malaikat anak perempuan Tuhan, maksudnya dia telah, pertama dia kata anak Tuhan, satu. Yang kedua dia kata malaikat tu perempuan. Perempuan. Maka kufur, batal akidah. Asyhadu balik. Tapi kalau dia berpegang malaikat tu lelaki, berdosa besar, fasik dosa. Sebab malaikat dia tak ada lelaki, tak ada perempuan. Itu beza dia. Dan malaikat dia kata dan tidak berjantan. Nak jalan lagi kita akan cerita sikit berkaitan dengan malaikat yang dikatakan Harut dan Marut. Dalam Quran ada cerita. Kita akan cerita sikit bab itu. Dan malaikat ni juga tak buat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak buat maksiat langsung dan hanya patuh apa yang Allah suruh saja. Malaikat adalah makhluk yang tidak diberi hawa nafsu dan keinginan nafsu macam manusia tak ada, tapi ada akal. Akal malaikat ada. Sebab tu malaikat tanya Allah. Ketika Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat khalifah. Malaikat tanya kan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa kau nak buat begitu begini? Maknanya malaikat ada akal. Dia tanya, dia bertanya, dia ada akal. Tapi nafsu tak ada. Malaikat tak ada nafsu. Jadi sebab tu dia tidak dihisap. Bila ada akal, nak hisap apa benda? Buat benda yang baik aja dah. Malaikat yang ada nafsu macam kita ni yang kena timbang tu. Jadi malaikat dia tidak terdorong kepada perkara-perkara maksiat sebab dia pun tidak berjantina. Dia bukan complicated. Sekarang ni masa saya nak buat email lagi tu,
Male, female is complicated. Oh Allah, complicated. Apa benda complicated? Kahwin, married, bujang kahwin, satu lagi tu is complicated juga. Apa benda? Itu antara dia panggil normalisasi. Dulu tak ada. Saya buat email dulu dalam 15 tahun lepas. Tak ada laki perempuan aja, tak ada complicated. Kahwin dengan tak berkahwin je. Lepas tu ada bercerai, divorce, ada juga satu. Tapi sekarang ni cuba perhati. Ada satu lagi, dia kata complicated. Complicated laki ke perempuan. Lepas tu dah kahwin ke tidak? Complicated juga. Apa tu? Itu dia panggil normalisasi tanpa disedari. Nak normalkan. Sebenarnya tak normal. Tak lama lagi dia akan tulis itu seks tu apa ke? Ada LGBT ke apa, ada benda dah tak lama lagi. Sekarang ni dah sikit-sikit dah ada. Di luar negara memang dah ada. Dia nak bawa masuk dalam negara kita LGBT ni. Jadi tidak berjantina malaikatnya. Malaikat tu pula tak makan, tak minum, tak mengantuk, tak tidur, tak penat, tak letih. Yang macam kita baca ayat kursi tu kan? Apa? Ayat kursi tu? Allahu la ilaha la ta'khudhu sinatun wa la ta'khudhu sinatun wa la naum. Itu Allah. Itu kita bincang tentang Allah. Tentang apa zikir yang mengatakan siapa baca zikir ni dia akan memenatkan 70 malaikat menulis pahalanya selama 1000 subuh. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Bisa dengar? Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ulang. Jazallahu anna sayyidina, ada satu setengah riwayat kata sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Saya pernah dengar lepas sembahyang imam dia baca yang ni. Satu masjid banyak-banyak sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh 3 kali baca. Lepas tu bagi bersurat. Tahu masjid mana? Kat Cingalempung masjid apa? Masjid Abdul apa? Masjid apa? Cingalempung tu. Masuk dalam sikit. Sultan Abdullah Masjid Sultan Abdullah. Masjid Sultan Abdullah. Lama dah lah pergi. 2019 itu. Kata wow, dah lama tak dengar zikir ni. Jadi boleh baca. Habis sembahyang jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Bila lagi sembahyang kat situ. Maghrib isyak tu tengok ada dia baca tu. Isyak kot. Apa zikir ni? Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliau kepada kita dengan dibalas balasan yang setimpal. Itu maksud dia. Siapa yang baca zikir ni fadilatnya adalah memenatkan 70 malaikat untuk menulis pahala yang orang baca ni selama sekejap. Memenatkan malaikat patuh pada Allah, tak pernah melakukan maksiat. Dan malaikat juga dia macam Nabi, iaitu maksum. Maksud kan terpelihara daripada dosa kan. Malaikat begitu juga. Istilah panggil maksum. Cuma Nabi manusia lah. Malaikat lah. Malaikat tak akan tersilap hantar wahyu, ingkar. Kalau malaikat diperintahkan turun hujan, maka dia akan menurunkan hujan. Maka diperintahkan untuk cabut nyawa, dia akan cabut nyawa. Malaikat ni. Sebab ada agama lain yang mengatakan ada malaikat juga. Dia mengatakan malaikat salah hantar wahyu. Bukan agama lain, pahaman lain. Malaikat nak hantar wahyu dekat Sayyidina Ali. Tiba-tiba Nabi biasa duduk situ. Tiba Nabi yang duduk situ. Malaikat tersalah hantar wahyu dekat Nabi kita. Sebenarnya Sayyidina Ali. Syiah. Tu geng Syiah. Macam mana boleh silap tu? Akidah bab malaikat dia dah salah dah. Maka sebenarnya yang akan jadi Nabi Sayyidina Ali. Bukan Nabi, tapi tersilap. Kenapa dia tu? Dia tak faham malaikat tu. Malaikat takkan tersalah. Takkan tersalah. Kalau ada apa-apa cerita yang menafikan prinsip tadi. Prinsip apa? Malaikat tu tak buat dosa, malaikat tu tidak perempuan, tidak lelaki, tak ada nafsu, tidak berjantan kan, dan sebagainya. Saya tak tidur, tak apa semua, tak akan jadi jahat semua tadi. Prinsip-prinsip semua tadi. Jika ada cerita yang menceritakan sebaliknya, ada kisah yang menceritakan sebaliknya, maknanya cerita tu Israeliat.
Israeliat ni maksud daripada cerita terdahulu yang mereka tu Yahudi Nasara, dia ada juga pahaman, dia ada juga i'tiqad dia tentang malaikat, tapi telah diubah lah kan. Makna cerita tu cerita Israeliat. Kalau kata malaikat tergoda dengan perempuan lalu berzina, ada pahaman begitu. Ada kata malaikat dihukum oleh Allah sebab langgar perintah dan sebagainya. Itu pahaman tu ada dalam cerita-cerita. Ada dalam cerita-cerita. Cerita-cerita TV kita ada cerita. Dia buat cerita. Apa dia panggil? Phantom tak silap. Dia punya istilah cerita tu. Bukan nama cerita tu. Phantom. Iaitu jenis, macam mana sebut? Jenis yang jenis sihir-sihir ke, jenis yang boleh terbang, boleh itu, jenis super power tu. Apa? Sakti. Sakti tu Melayu lah. Yalah. Yang ada sakti-sakti macam tu lah. Tak, bahasa Inggeris ni tak silap namanya phantom. Tak silap lah. Jadi itu antara normalisasi lah. Lama kita masuk tiba-tiba ada malaikat. Itu ada setan lawan dengan malaikat kalah kadang-kadang, setan menang kadang-kadang. Setan yang ada tanduk tiba-tiba kena kerat tanduk jadi baik pula setan tu. Cerita apa tu? Ada apa nama? Pelik-pelik dia orang akan buat. Kita tahu ini cerita, tapi sikit-sikit masuk kat kita. Tapi masuk kat kita mungkin kita okey lagi, masuk kat anak kita. Masuk kat cucu cicit masa tu, masuk sikit-sikit. Yang mana itu adalah pengadut-pengadut Nasrani, mempercayai malaikat adalah makhluk suci, betul. Tapi malaikat boleh berubah. Maka tengok dalam kitab kita sebut tu, tak betul dah. Dia boleh berubah, sama ada malaikat tadi kekal jadi suci. Suci tu maksud tidak berdosa, ataupun dia boleh bertukar menjadi satu makhluk yang jahat. Istilah dia panggil apa? Fallen angels. Nasrani, Kristian, dia kata ada satu istilah dia panggil fallen angels. Malaikat yang berbohong, malaikat yang buat mungkar lawan Tuhan. Lawan Tuhan dia, Kritus. Lawan Tuhan, akhir sekali kena murka. Akhir sekali kena usir daripada syurga. Lebih kurang macam tu dia orang macam. Maknanya kat situ, kalau kita ada akidah tentang malaikat, kita tahu cerita tu bohong. Tapi kalau orang tak tahu malaikat tu, macam mungkin malaikat pun boleh jahat. Malaikat kan tak mustahil kan buat jahat. Tu ada. Malaikat pun makhluk juga. Mungkin dia akan tersalah. Dia tak faham akidah tentang malaikat. Lepas tu tengok TV pula, Fallen Angels pula tu. Ada satu English punya peribahasa, idioms. Even angels make mistakes. Okay, kita belajar bahasa Inggeris hari ni. Malaikat pun buat salah. Dia dah jadi satu pepatah ataupun dia panggil apa? Peribahasa dah. Sebab bila peribahasa kita tak ada tengok straight. Peribahasa walaupun sebut itu dia ada masuk di sebalik kan. Aku berjalan panas seperti neraka. Dia bukan nak beritahu masuk neraka, nak beritahu panas. Dia dah jadi peribahasa. Ada peribahasa Inggeris yang mengatakan malaikat pun buat salah. Even angels make mistakes. Alah, kita ni semua, asalnya lah kita ni semua makhluk. Malaikat pun buat salah, kita lagi lah. Tu. Tapi kalau kita perhati betul-betul, maksud malaikat tu adalah orang baik. Orang baik mana pun dia, dulu mesti ada buat salahnya. Tapi kenapa dia guna perkataan angels? Orang putih punya idioms ataupun peribahasa. Kenapa ada peribahasa tu? Sebab akidah mereka, malaikat pun ada buat salah. Tapi kita tak ada. Cuma kita baca peribahasa tu, kita bukan mengiktikadkan malaikat. Sebab dia kata, oh dia tu geng-geng malaikat. Bukan nak bagi tahu malaikat, nak bagi tahu baik. Kan? Kalau ada orang yang, dia bukan ustaz pun, tapi dia baik, pakai jubah, pakai kepiah, ada janggut sikit, cakap tentang agama, sikit-sikit nasihat kawan-kawan dia. Bila dia datang je, kawan dia kata apa? Ustaz mari dah tu, ustaz mari dah. Bukan ustaz pun. Itu maksud dia, dalam bentuk sindiran. Macam tu juga yang dikatakan, malaikat pun buat salah lah. Jadi kita buat salah biasalah, bertobat. Bertobat pada Allah. Malaikat pun buat salah. Dia silap dari segi akidah. Cuma maksud malaikat tadi tu bukan malaikat sebenarnya, orang baik. Tapi macam mana boleh ada peribahasa tu? Sebab akidah mereka. Istilah kita panggil akidah lah. Pegangan mereka memang malaikat ada buat salah. Ada buat salah. Okey. Jadi kalau ada cerita, kita cerita panjang sikit sebelum kita sambung baca kitab sikit lagi. Jika ada cerita yang menceritakan tentang malaikat buat jahat, maka pahaman kita yang salah dan cerita tu perlu diperhalusi.
Dalam Quran ada cerita tentang dua malaikat bernama Harut dan Marut. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka waktu tu mengikuti apa yang dibaca, apa yang dibuat oleh syaitan-syaitan ketika zaman pemerintahan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Setan yang buat sihir. Setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Wa ma unzila 'ala, dan Allah tidak menurunkan dua malaikat. Malakaini, dua malaikat di negeri Babil yang kita panggil Babylon, iaitu bernama Harut dan Marut. Allah utuskan Harut dan Marut, tapi Allah utuskan wa ma yu'allimani min ahadin. Dan dua ni dia mengajarkan sesuatu. Tapi sebelum dia mengajar sesuatu, min ahadin, seseorang tu, hatta yaqula, sehingga dia berkata innama nahnu fitnah, ini ujian bagi kamu, fala takfur. Jangan kamu langgar, jangan kamu kufur, jangan kamu amalkan. Kita baca sekali lalu ayat ni, ayat Quran ni kita baca sekali lalu. Kita melihat dalam Quran menceritakan dua malaikat ajar sihir. Dan dia ajar sihir untuk memisahkan suami isteri. Versi kita lain, versi Israeliat lain. Israeliat punya version, Yahudi Nasara punya version, malaikat ni dia berkenan dekat bini orang. Macam tu. Dua malaikat minta pada Tuhan untuk turun. Ni versi Kristian ni, versi Nasara, Yahudi Nasara. Okay. Dia minta, ya Allah, hebat sangat ke manusia yang kau nak kata jadi khalifah, buat hebat sangat ke? Hebat. Aku ciptakan manusia. Tak hebatlah, biasa ajalah. Kau turunkan aku, dia minta kat Allah. Turunkan. Bukan Allah lah, minta kat Tuhan dia. Tak sebut Allah pula. Ni dia punya versi. Turunkan aku. Ya ke? Turun-turun. Tengok-tengok, nikmatnya. Malaikat dua tu, Harut Marut tu. Kemudian dia tengok perempuan. Wah, naik nafsu. Sedangkan kita tahu akidah kita malaikat mana bernafsu. Nampak dia orang punya versi, mereka punya versi. Akhir sekali macam mana nak ambil perempuan ni? Dia pun ajar atau dia buat satu sihir. Dia buat satu sihir supaya berpisah laki bini, betul dia dapat perempuan. Kemudian dikutuk oleh Allah. Dikutuk oleh Tuhannya. Itu versi mereka. Sedangkan kita tak faham gitu. Dan walaupun dalam ayat Quran ni ada jelas, tapi kita tak faham gitu. Kita faham macam mana? Allah yang memerintah Harut dan Marut ini untuk turun. Allah memerintah Harut dan Marut untuk turun ajar sihir. Lagi pelik pula, nak ajar sihir apa? Kan malaikat tak buat dosa. Gini, pada zaman Nabi Sulaiman, benda pelik biasa. Benda pelik, benda yang mencari adat, terbang, jalan atas air, hilang, lipat bumi, biasa. Biasa je. Tapi ada yang betul, ada yang baik, yang elok, ada yang istidraj atau ada yang sihir dan sebagainya, ada yang salah. Sihir yang salah tetap juga pelik, mencari adat juga. Perkara yang betul, contohnya mukjizat ke apa sebagainya, karamah ke, benda yang mencari adat juga, benda pelik juga. Jadi bercampur pada zaman Nabi Sulaiman. Bercampur tu maksud, ada orang ni boleh terbang, ada orang ni, ke zaman Nabi Sulaiman kita dengar cerita yang Nabi Sulaiman cakap dekat jin angkat singgasana Balqis dan sebagainya, kita dengar cerita kan pelik. Nabi Sulaiman boleh kontrol angin, boleh kontrol langit atau atas angin, ataslah awan, boleh kontrol bumi, boleh kontrol laut, kan? Dia jadi raja. Waktu tu memang pelik semua, dan pelik dah tak jadi pelik. Sebab dah semua pelik. Cuma yang benda pelik tadi tu, ada yang betul, ada yang tak betul. Yang tak betul tu sihir lah. Yang betul tu mungkin karamah, mungkin mukjizat kalau Nabi. Jadi akhir sekali rakyat tak tahu nak pilih mana satu betul, nak ikut siapa. Sebab kalau kata pelik, Nabi Sulaiman pelik, aku pun pelik juga. Kau nak suruh aku buat apa? Nak hidupkan orang mati? Boleh hidup orang mati? Boleh. Tapi sedangkan itu sihir.
Nak suruh Nabi Sulaiman punya mukjizat apa? Nak hidupkan orang mati. Tengok boleh hidup orang mati juga. Sama. Maknanya sama-sama betul ke? Tak. Sebab sedangkan ni sihir. Soalannya sekarang ni, macam mana nak membezakan yang betul dan yang salah? Sebab sama-sama pelik. Jadi untuk membetulkan yang betul yang salah, maka diturunkan dua malaikat ni, Harut dan Marut. Dia turun, dia akan ajar. Kalau benda yang salah, begini. Kalau benda yang betul, begini. Kalau nak nama sihir, begini. Mudah kata, rukun sihir begini. Syarat sah sihir macam ni. Jika dia buat begini, gini, jangan ikut walaupun jadi benda pelik. Sebab dia sihir. Tapi kalau macam ni, boleh ikut. Sebab dia bukan sihir, dia mukjizat. Jadi malaikat tu ajar untuk membezakan dua benda pelik yang berlaku. Sama ada ianya betul, jalan betul atau jalan tak betul. Tiba-tiba, malaikat tadi ajar, sihir dia macam ni. Antara syarat sah sihir, mesti buat satu perkara yang melanggar hukum syarak. Mesti. Kalau tak buat perkara berdosa, tak boleh jadi sihir. Sedangkan kalau mukjizat ada kena-mengena dengan melanggar hukum syarak. Dan dua-dua pelik. Dua-dua mencari adat. Jadi dia perlu nak buat sihir, dia perlu macam-macam. Dia perlu contoh bunuh orang dan sebagainya. Perlu najis, ambil najis, sembah patung dan sebagainya. Lepas tu jadi benda pelik. Lepas tu boleh hidupkan orang. Lepas tu boleh terbang. Lepas tu boleh jalan atas air dan sebagainya. Yang pelik-pelik lah. Sedangkan cara dia buat tu apa? Dia ada melanggar hukum syarak. Itu syarat dia untuk buat sihir. Mana-mana sihir pun, dia akan melanggar hukum syarak. Silap-silap boleh langgar akidah. Tapi kalau macam Ma'unah ni benda pelik juga yang Allah bantu. Dia jadi sendiri. Dia tak boleh amal. Dia tak boleh belajar. Sihir boleh belajar. Tu antara syarat sah sihir. Sihir boleh belajar. Bantuan Allah tak boleh belajar. Macam mukjizat tak boleh belajar. Tak boleh. Ma'unah tak boleh belajar. Karamah tak boleh belajar. Semua tu bantuan Allah tu. Accident dia langsung tak sakit apa pun. Tapi kereta dia total loss. Tak boleh repair. Kenapa dia tak ada apa? Ma'unah dia panggil. Benda tu tak boleh belajar. Kau amalkan macam ni. Kalau kau accident, kau tak akan luka. Tak boleh. Allah bantu. Tengok Allah bantu. Kalau tidak. Kadang-kadang langgar-langgar mati juga. Patah juga kaki. Macam tu juga karamah para wali. Tak boleh. Kalau wali, aku ni wali, aku nak tengok. Kau tengok ting, hilang. Bukan, confirm bukan. Itu adalah sihir, automatik lah. Sebab apa? Sebab karamah, ma'unah, benda-benda pelik yang Allah bantu, tak boleh pelajari dan tak boleh ditentukan masanya. Tapi kalau sihir boleh. Itu antara. Maka malaikat tadi, Harut Marut tadi, dia pun ajar, ni sihir. Bila ajar sihir, orang ambil sihir tu punya. Ambil untuk buat. Padahal malaikat tu ajar supaya dapat membezakan yang hak dan yang batil. Tiba-tiba setan termasuklah manusia lain, ambil untuk buat sihir. Sebab tu ayat ujung tu, wa ma yu'allimani min ahadin. Ketika dua malaikat tu, dia nak ajar perbezaan ni antara betul yang tak betul. Ketika nak ajar yang tak betul sihir ni, dua malaikat tu akan berkata sebelum dia, aku nak ajar. Dia kata apa? Hatta yaqula, dia kata apa? Innama nahnu fitnah. Ini fala takfur. Ini kalau kau buat ni kufur. Kufur ni maksud lawan Allah. Kau buat ni salah. Aku nak ajar, nak suruh kau bezakan aja. Kau jangan buat. Tu. Jadi malaikat tu ajar. Tiba-tiba bila malaikat ajar, setan ambil, okey, dah jumpa dah cara-cara buat sihir. Sebab malaikat ajar. Sedangkan malaikat tu ajar untuk kata jangan buat. Itulah. Tapi kisah Israeliat tidak. Bukan begitu. Kisah Israeliat tak macam tu. Tu kisah sedikit kisah Harut dan Marut. Okey. Dan kita sambung. Dan tiada dihisapkan mereka itu. Tak dihisap, tak dikira, tak ada ditimbang buat baik buat jahat. Dan tiada dihisapkan mereka itu malaikat. Pada hari kiamat. Hari kiamat tak dihisap. Sekali fikir kan, seronoknya jadi malaikat. Ada orang kata sekali fikir kan, seronoknya jadi binatang. Ada orang fikir seronoknya jadi tanah. Bila terasa macam ni dekat pada masyarakat nanti? Sekarang tak. Jadi tanah buat apa? Bukan boleh buat apa pun. Jadi binatang buat apa? Hidup apa tahunnya betul mati. Dah lah tu, akal pun tak berapa nak ada akal. Tak ada akal langsung lah. Tapi di akhirat nanti ramai yang kata, kenapalah Allah tak jadikan aku tanah dulu.
Sebab apa? Bila dah tengok azab-azab kat padang mahsyar. Dan tidak dihisapkan mereka, tak ada timbangan bagi malaikat. Tetapi dihasyarkan, tetapi dibangkitkan, dihidupkan balik dekat padang mahsyar. Dihasyar tu maksud ada di padang mahsyar lah. Kan dekat padang mahsyar kan kita semua ada nanti dibangkitkan. Malaikat pun dibangkitkan sekali. Tiupan sangkakala yang pertama, semua malaikat mati, semua manusia mati, semua makhluk mati. Ketika tiupan sangkakala yang pertama. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, semua hidup. Semua hidup tu termasuk malaikat. Hidup balik. Dan dia adalah dekat padang mahsyar. Tapi dia dekat padang mahsyar bukan untuk dihisap, bukan untuk dikira-kira, ditimbang, bukan. Kita untuk ditimbang. Tapi dia ada serta dengan manusia dan jin, sama-sama manusia jin. Manusia dan jin untuk ditimbang, yang baik yang jahat. Dan dimasukkan mereka itu akan syurga. Pernah terfikir tak? Pernah tak? Saya pernah terima soalan, tapi saya tak boleh jawab dulu, lama dah lah. Rasanya 10 tahun lepas kot. Malaikat masuk syurga? Tak boleh jawab. Tak pernah terfikir malaikat masuk syurga ke tidak. Lepas pada tu baca kita, ada. Malaikat juga ada yang dimasukkan syurga. Okay? Dan bernikmat mereka itu padanya, dapat nikmat-nikmat syurga. Dengan barang yang dikehendakkan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud, kalau Allah kehendak, Allah masukkan malaikat dalam syurga. Kalau Allah tak nak, habis gitu je lah. Macam binatang, macam tanah kan. Dia tak dibangkit. Dia bangkitkan untuk menjadi saksi. Kemudian habis kan, hilang. Maksudnya tak kekal hidup di akhirat. Tidak. Tapi malaikat ada yang Allah hidupkan masuk syurga selama-lamanya. Ada yang macam binatang, macam tumbuhan, macam tanah dan sebagainya. Lepas dibangkitkan, dihapuskan balik malaikat. Jadi maknanya malaikat ada yang masuk syurga. Malaikat ada yang masuk syurga. Sambung lagi. Dan telah menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menjadikan pada mereka itu, pada malaikat tadi, kuasaan, berkuasa, mempunyai kemampuan. Mempunyai kemampuan. Kuasaan tu ada kemampuan atas berupa-rupa. Boleh berupa-rupa. Boleh menyerupai lah. Dengan segala rupa-rupa yang bersalahan. Boleh macam-macam, berupa macam-macam. Tapi dengan syarat yang elok sekaliannya. Tapi mesti elok. Malaikat menyerupai anjing. Tak. Sebab apa? Tak elok. Hanya yang elok. Jadi yang elok tu apa? Mengikut riwayat, lelaki. Manusia, lelaki sahaja. Dan bila menyerupai lelaki yang paling grade A pada zaman itu. Kalau ada Nabi, tak bolehlah sama macam Nabi. Cuma bawah sikit pada Nabi lah. Dan ada malaikat yang menyerupai dari sudut grade tu. Dari sudut, apa nak sebut? Bila sebut grade, manusia ni ada grade kan. IQ ada IQ grade, genius ada IQ, badan ada grade kan? Ada. Yang betul-betul yang kuat, kekuatan ada grade. Kehandsoman ada grade. Semua ada grade kan? Ada ketinggian ada grade. Rendah ada grade. Gemuk, kurus, semua ada grade lah. Kalau tinggi memang cantik, memang bagus tinggi. Tapi kalau tinggi sampai 8 kaki, dia maknanya walaupun kata lagi tinggi lagi bagus, 8 kaki, tak bagus pula, tergantuk habis semua. Kalau rendah, janganlah tinggi sangat, rendah pula kalau 4 kaki. Jadi bila grade apa dari segi ketinggian yang elok-elok, contohnya 6 kaki, 5 kaki apa, itulah. Jadi pada zaman itu, manusia semua, bukan zaman itu, setiap zaman manusia dia ada grade dia yang Allah yang tentukan. Kita tak boleh tentukan grade kita. Kecerdikan, ketampanan, kekuatan dan sebagainya, semua Allah yang tentukan grade masing-masing. Sebab tu ada yang jadi nyapu sampah, ada yang jadi bos besar, ada yang jadi tukang angkat barang, ada yang jadi macam-macam. Ada yang kuat, ada yang tak kuat. Kita manusia memang begitu Allah buat. Allah yang tentukan. Ada grade. Bila malaikat nak menyerupai lelaki, jika malaikat boleh menyerupai lelaki, jika dia nak menyerupai lelaki, dia akan menyerupai lelaki yang grade nombor 1. Kalau tak sebiji muka macam tu pun dekat-dekat. Kalau
Kalau zaman Nabi dulu, ada yang menyerupai Nabi. Bukan Nabi kita, menyerupai macam Nabi. Yang kita cerita bulan lepas tu lah kan. Yang dua malaikat menyerupai Nabi yang duduk kiri kanan Dajjal tu. Takkan cerita balik, kita dah cerita dah bulan lepas. Dia duduk kiri kanan, ikut je Dajjal tu. Dua malaikat. Satu malaikat semua nampak. Semua nampak. Satu lagi malaikat tak nampak, tapi ada. Bila malaikat ni bercakap dengan malaikat ni, dan malaikat ni cakap apa-apa, semua duk dengar. Sedangkan yang malaikat ni cakap dekat orang yang sebelah ni. Takkan tak ingat cerita tu kan? Bila Dajjal kata, akulah Tuhan, malaikat duduk kiri kanan ni. Akulah Tuhan, kata Dajjal. Dajjal memang mengaku Tuhan. Kemudian malaikat yang orang tak nampak. Malaikat ada dua kiri kanan. Yang orang tak nampak. Dia kata dia bohong. Dia tu kata Dajjal lah. Dia bohong. Dia bukan Tuhan. Dia bohong. Kata malaikat tu. Malaikat satu lagi, ini semua orang nampak. Semua manusia lain nampak. Malaikat satu lagi ni kata apa? Dia benar. Dia benar. Dia siapa? Dia malaikat tu. Bukan dia Dajjal. Dia malaikat benar. Benar apa? Benar kata malaikat yang pertama. Malaikat pertama kata apa? Dia bohong. Dia tu siapa? Dia Dajjal. Orang dengar apa orang yang dengar? Orang dengar malaikat ni kata dia benar. Dia tu siapa? Dia Dajjal. Sedangkan malaikat ni nak cakap dekat malaikat satu lagi. Akhir sekali semua percaya kat Dajjal sebab rupa baik malaikat ni. Orang tak tahu malaikat. Cuma malaikat tu menyerupai manusia yang macam Nabi punya cantik. Akhir sekali semua ikut. Akhirnya ada ayat macam mana? Kau nampak orang sebelah tu, memanglah Dajjal uduh mata sebelah, buta, uduh muka. Dajjal memang uduh. Dia mengaku Tuhan. Kau tengok orang sebelah dia tu. Orang sebelah dia tu Allah baik, haji, lebay. Memang baik, muka baik. Dia kata benar. Kau nampak dia kata benar. Takkan kau tak percaya lagi? Takkan tak percaya lagi? Sedangkan semua salah faham. Itu fitnah akhir zaman. Antara fitnah akhir zaman. Jadi dia berkuasa menyerupai yang paling elok pada zaman itu. Kalau zaman tu siapa paling elok? Dia akan menyerupai manusia tu lah. Zaman Nabi ada seorang yang sangat elok, namanya Dihyah bin Al-Kalbi. Dihyah. Maka selalunya bila Jibril ke malaikat-malaikat nak menyerupai lelaki, nak jumpa Nabi dan sebagainya, nak pergi jumpa sahabat-sahabat Nabi, malaikat jumpa sahabat Nabi, tapi menyerupai lelaki lah. Dia akan menyerupai rupa sama macam Dihyah bin Al-Kalbi, dekat-dekat, meh-meh. Sebab dia antara grade A waktu tu, dari segi ketampanan, dari segi kecerdikan dan sebagainya. Jadi kata, tadi aku nampak kau kat sana, kau cakap kan, asal kau ada kat sini pula? Tengok, tak ada dah. Tentulah lebih kurang cerita. Jadi malaikat Jibril, dia boleh menyerupai, malaikat-malaikat boleh menyerupai lelaki, boleh menyerupai yang grade A. Kalau muka wuduh mengaku malaikat, memang confirm reject. Jin juga boleh menyerupai. Jin. Tapi jin menyerupai bukan lelaki aja, lelaki, perempuan, binatang, semua boleh menyerupai. Jin. Istilah dia panggil tasyakkul. Jin boleh menyerupai lelaki, perempuan dan siapa-siapa. Cuma jin bila menyerupai binatang dia mudah sikit. Dia tasyakkul, dia bertukar ni. Dengan binatang mudah sikit, dengan manusia susah. Bila dia menyerupai, dia kena beramal, jin tu. Beramal dengan cara yang salah lah. Beramal. Lepas tu dia guna ilmu dia boleh menyerupai dalam waktu yang tertentu aja, tak lama. Lepas pada tu dia akan penat. Dia akan terbaring penat. Istilahnya terbaring lah. Penat aja. Sehinggalah dia kuat balik, dia terbalik. Tapi kalau dia menyerupai binatang, tak berapa penat sangat. Tak berapa susah sangat. Jin, dia boleh tasyakkul. Tak sama dengan malaikat. Malaikat boleh menyerupai juga, tapi yang terbaik. Jin menyerupai biasa-biasa aja. Dia akan menyerupai macam binatang, ular, kan? Ular masuk rumah kan? Kita jangan bunuh dia. Takut nanti kan geng-geng jin mari segang rumah dia. Ada yang tak boleh tidur, ada yang kena kacau, ada yang bekok. Bekok tak boleh buang air, ada jentik, macam-macam ada. Sebab dia tak tahu ada rumah ke apa. Dia masuklah, dia menyerupai ular.
Kita kena kata, keluar. Ni bukan tempat kau. Keluar 3 kali. Lepas pada tu, kalau tak keluar, baguslah. Kalau keluar, dia keluar je. Jin lah tu. Okay. Dan memang malaikat ada menyerupai. Dalam banyaklah, macam kisah hadis Jibril. Jibril pergi jumpa para sahabat, tanya apa itu iman, Islam, ihsan. Menyerupai lelaki. Cerita tentang malaikat yang pergi jumpa Nabi Lut. Malaikat jumpa Nabi Lut. Waktu tu malaikat tu menyerupai lelaki yang kan Lut, kaum Nabi Lut kan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, geng LGBT. Dia bila dua malaikat tu masuk je rumah Nabi Lut bagi salam, kena kepung dah rumah Nabi Lut. Kena kepung. Kata, "Oi, ada lelaki jambu, tak boleh tahan tu gila." Gila dah tu. Kepung. "Lut, kami nak 2 tetamu kau." "Janganlah," kata Nabi Lut, "bertakwalah pada Allah. Anak aku ada perempuan. Kalau kau nak aku kahwinkan." Nabi Lut bagi anak dia. "Tak nak, aku nak yang tadi kami nampak 2. Dah viral dah. Kami nak juga yang 2 tu. Keluarkan." "Minta maaf lah," cakap kat tetamu dia. "Minta maaf lah, 2 orang ni begini. Jangan risau, kami malaikat." Panjang cerita tu. Panjang cerita. Cuma nak tahu, malaikat menyerupai lelaki. Malaikat menyerupai lelaki pergi jumpa Siti Maryam. Dia bagi tahu bahawasanya kamu akan mengandung dan kamu telah mengandung. Anak kamu nanti bernama Isa Al-Masih dan sebagainya. Lelaki juga. Malaikat yang pergi jumpa Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah yang bagi tahu dia akan dapat anak nama Ishaq. Lelaki juga. Banyaklah lelaki yang lain. Dia terpedaya dengan imbuhan. Engkau bagi tahu apa ni, engkau pujuklah laki engkau, jangan sibuk kita orang. Dia terpedaya dengan emas-emas, belian-belian yang diberi oleh kaum-kaum dia. Nanti kalau Lut dan pengikut dia nak datang ke tempat kami, engkau bagi tahu kami awal-awal supaya kami boleh lari. Tak mau dengar serabut. Jadi yang ni yang bagi tahu orang dalam, senang cerita. Orang dalam yang sampai maklumat tu. Surah cerita pun dekat surah Tahrim kan cerita kan, tentang isteri Nuh dengan Lut tak? Surah Tahrim tak silap. Macam mana tahiyat dia? Lupa dah. Surah Tahrim ada cerita tentang isteri Nabi sendiri tak mau ikut. Mereka terpedaya dengan dunia pada waktu itu. Akhir sekali malaikat hilang, 2 malaikat yang waktu hilang. Keluar, dong kejar, lepas tu hilang. Dong kejar. Lepas tu Nabi Lut keluar untuk pergi dan tak berpaling dah. Pada waktu tu malaikat pergi. Bila dah jauh sikit, malaikat pergi sebab waktu tu dah terima wahyu suruh pergilah. Keluar dari tempat tu dan jangan berpaling. Anak-anak perempuan pergi, yang mana pengikut-pengikut yang beriman. Malaikat ambil, malaikat yang 2 orang tadi tu lah. Asal jadi betul lagi dia ikut, hilang. Malaikat hilang, lepas tu dia ambil mudah kata dia sodok bumi tu, tanah tu dia sodok, malaikatnya sodok, tak tahulah. Sodok. Ni orang semua ni. Nama bumi tu bumi Sodom. Dah kali jadi Sodomi apa tu kan. Asal nama tempat tu Sodom. Angkat. Dum. Malaikat jangan main oi. Dum, bila jatuh macam tu, air laut terbelah. Kena area laut, air laut terbelah. Ada satu jadi laut, nama laut mati. Kenapa nama laut mati? Sebab laut tu dia mati kat situ je. Bukan ramai orang mati, bukan. Ialah antaranya ramai yang mati. Tapi bukan maksud tu. Laut tu mati, dia tak tembus ke mana. Dan laut tu antara, bukan, garam yang tertinggi. Garam dalam laut tu yang tertinggi. Orang tak tahu berenang, masuk dalam tu, terapung. Nak lemas tak boleh. Aku nak mati, tak lemas. Timbul boleh. Sebab kandungan garam terlalu tinggi. Dia ada sebutlah bahasa saintifik apa benda tak. Terlalu tinggi. Kalau mudah Melayu kampung kata garam lah. Terlalu tinggi.
Tapi itulah, tempat tu Allah murka, kan? Tempat tu Allah murka. Bila tempat Allah murka, janganlah pergi. Taklah berdosa, tapi janganlah pergi. Ini pergi-pergi, oh, ni lah laut mati. Dia tengok naik terbang, tangkap gambar. Laut mati. Lepas ni kena pergi ni. Turun, landing time. Turun. Pergi mana-mana, last kali, jangan lupa laut mati. Pergi sebab apa? Orang kata ubat penyakit kulit. Mandi. Gush. Taklah berdosa. Tempat Allah murka, janganlah duduk sibuk kat situ. Tak payahlah duduk sibuk dekat apa? Dekat Mesir apa? Piramid tempat Firaun tu, Ramses. Bukan Firaun yang ni, Firaun baik tak apa, Firaun jahat zaman Nabi Musa tu. Tak payah lagi sibuk melawat kat situ. Tempat Allah murka kan tempat tu. Taklah berdosa. Kita pergi tempat yang Allah beri rahmat, turun rahmat macam masjid. Bukan pergi tempat yang Allah murka. Nabi sendiri tak suka duduk tempat Allah murka walaupun tak berdosa. Ada satu wadi nama Wadi Muhassir. Wadi Muhassir tu tempat tentera bergajah Abrahah dihancurkan, jatuh, burung datang ambil batu-batu daripada neraka Sijin, jatuhkan. Habis mati tentera Abrahah bawa gajah untuk runtuhkan Kaabah. Ada satu wadi, ada satu lembah. Nabi dia biasa lalu kat tu. Tapi ketika Nabi lalu kat tu, Nabi tak tengok kiri kanan, Nabi tunduk bawah, macam berlari, macam jalan. Dia laju. Sampai belah sana je, jadi normal balik. Sahabat tanya, apa setiap kali kau lalu jalan ni, mesti kau tutup semua cerita. Tengah ada cerita senyap. Lepas tu jalan laju-laju. Kalau kuda naik kuda laju. Kalau naik unta, buat unta. Kalau jalan laju-laju. Sampai ke seberang sana, lepas tu jadi normal balik. Kenapa? Ni tempat Allah muka. Jadi kita nak seronok-seronok ke? Wah, sini tempat Ababil lah. Wah, menarik. Macam tu. Tempat Allah muka. Janganlah kita macam seronok nak kena murka juga. Sikit cerita tu. Dalam, ni cerita yang terakhir. Dalam Sahih Bukhari, ada satu riwayat, malaikat menyerupai seorang lelaki masuk rumah Nabi Musa. Dia tanya, engkau nak mati sekarang ke nak tangguh dulu? Selamba je. Dia menyerupai lelaki, malaikat maut. Dia menyerupai lelaki. Kemudian dia pergi masuk, sebab waktu tu kalau tengok pada catatannya, sebab malaikat kerja dia cabut nyawa, dia akan tengok dekat Lauh Mahfuz. Dah ada nama, dia nak pergi lah cabut. Tiba-tiba, ni Nabi ni, Nabi Musa. Dia pergi masuk, dia menyerupai lelaki. Dia tanya, engkau nak mati sekarang ke kau nak tangguhkan kematianmu? Nabi Musa tengok, apa hal pula, penampar, tercabut mata. Ni cerita dalam Sahih Bukhari. Cari hadis tu, tercabut mata. Mata malaikat tercabut. Apa kau buat kat aku macam ni? Kesianlah kat aku. Pegang mata. Akhir sekali menghadap Allah, mengadu ia pada Allah, dan dikembalikan balik mata malaikat tadi. Dan disuruh jumpa Nabi Musa balik. Cakaplah, aku ni malaikat maut, ini kau main sekah gitu. Kan Nabi Musa kan dia penampar seorang yang kerabat Firaun sampai mati kan. Dia cuma bukan penampar sebenarnya, bukan tumbuk. Dia begitu je, macam budak-budak kata jentik telinga je. Kan dia bergaduh kan. Ini Bani Israel, ni sama dengan Nabi Musa. Yang ini Qibti, sama dengan satu bangsa dengan Firaun. Bila tengok bergaduh ni, dia mestilah Nabi Musa mestilah mempertahankan yang betul. Yang betul tu pula waktu tu Bani Israel, yang sama keturunan atau sama bangsa dengan Nabi Musa. Akhir sekali, relax lah, kita boleh bincang, relax lah. Mentang-mentanglah dia keturunan ataupun satu bangsa ataupun orang yang dekat dengan Firaun, dah nak gaduh je. Nabi Musa mudah kata jentik telinga sikit. Tek gitu kan. Bukan menambah menumbuk, bukan. Mudah kata macam tu je. Tunja-tunja sikit kot. Macam tu je. Mati. Kan itu yang dia lari tu kan. Pergi jumpa Nabi Syuaib dan sebagainya. Jumpa cerita, jumpa perempuan dua orang dekat telaga kan. Cuma bukan penampar ke penumbuk, bukan. Dia macam tolak-tolak gitu kan. Dah, kat tepi. Tolak macam tu kan. Mati kawan tu. Kena kejar dengan Firaun lepas pada tu. Dia kuat. Tiba-tiba datang, kau nak mati sekarang ke kau nak tangguhkan dulu? Kau pahal. Pagi. Terkeluar mata malaikat. Cerita macam kartun, tapi dalam Sahih Bukhari ada cerita. Boleh tengok cerita ni. Nabi sendiri cerita. Kemudian lepas dielokkan balik mata malaikat tu, disuruh lagi pergi tanya
sama ada nak mati ataupun nak tangguhkan. Dia dapatlah special Nabi. Kita tak ada. 40 hari. Kalau nama kita lagi 40 hari dekat Lauh Mahfuz, dah tertulis lagi 40 hari nak mati, malaikat tak lepas dah. Tengok kan. Macam ni malaikat. Kita tak nampak malaikat tu, malaikat maut. Macam ni. Kalau lagi 40 hari, nama kita kata lagi 40 hari nak mati. Ajal nak sampai. Malaikat macam ni dah. Tak lepas. Sebab tu ada orang kata lah. Tapi macam mana orang tu boleh kata? Sebab mesti dia dah mati. Tak tahulah. Kalau nak mati 40 hari, akan terasa macam diperhatikan. Macam orang tengok tak lama tu. Tak lama tu. Tak. Itu kurapat semua. Kita cerita yang benar. Dan akhir sekali malaikat tu datang balik. Datang balik mengaku aku ni malaikat. Kau main segah-segah aku macam tu. Maka Tuhanmu mengatakan kamu nak mati sekarang kerana dah sampai dah kalau ikut Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni dia panggil takdir mu'allaq. Dia ada takdir mubram. Itu kena dengan akidah. Takdir mu'allaq dia mungkin berubah. Yang kata banyak bersedekah, panjang umur, kalau buat baik dan sebagainya kan. Doa boleh mengubah takdir dan sebagainya. Itu dipanggil takdir mu'allaq yang dekat Lauh Mahfuz. Takdir mubram tak berubah. Mana boleh berubah? Maka berubah takdir mubram, lemahlah Allah. Ini takdir mu'allaq. Itu kena mengajar akidah waktu tu. Tengok dah sampai. Bila dah sampai, pergi tanya sekali lagi, aku ni malaikat dan sebagainya, kau nak tangguhkan ke tidak? Kalau kau nak tangguhkan, kau pergi ke belakang lembu, letakkan tapak tanganmu dekat belakang lembu. Dan berapa jumlah bulu yang ada kena tangan itu, itulah akan ditangguh kematianmu. Banyak bulu, mau berapa? 1000 ada. Besar tapak tangan. Belakang lembu. Berapa helai? Berapa urat? Urat ke apa? Berapa helai? Berapa helai agak-agak? Kata 1000 tak? Ada 1000. Kata 1000, mana 1000 tahun akan ditangguhkan kematian. Tapi Nabi Musa dia kata tak ada. Kalau betul ajal aku dah sampai, sekarang lah buat apa nak tangguh-tangguh. Habis tu kalau kau nak ditarik nyawa, nak tarik nyawa di mana? Di mana nak ditarik nyawa tu? Nabi Musa kata ikut aku. Nabi Musa pergi ke sempadan Palestin. Sempadan Palestin, pergi ke situ. Dia ambil batu, dia paling jauh. Daripada sempadan Palestin, dia keluar Palestin, paling jauh. Dan kat mana jatuh batu tu, kat situlah aku nak ditanam atau aku dicabut nyawa di situ lah. Sebab para nabi dan rasul bila dia mati, dia tarik nyawa, dia tak boleh pindah. Jenazah dia ataupun mayat tu tak boleh dipindahkan. Dia kena tanam di situ. Nabi kita pun sebab tu duduk dalam masjid. Sebab itu rumah Nabi dulu. Wafat kat situ juga tak boleh pindah. Maka Nabi dia berpaling paling jauh sampai pergi daripada sempadan Palestin paling jauh. Kat mana batu tu yang paling jauh tu, kat situlah kau tarik nyawa aku. Pergi tarik nyawa situ, dikebumikan kat situ. Nabi tengah cerita tu, Nabi cerita, kalaulah aku ada dekat tepi Palestin sekarang ni, aku tunjuk kat kau. Kat mana tempatnya? Dia kata kat para sahabat. Tapi waktu tu ada kat Madinah. Kalau aku ada, aku akan tunjuk kau tempat mana. Ada satu jalan, tanah berwarna kemerah-merahan dan sebagainya lah. Nabi yang cerita. Kenapa Nabi Musa buat begitu? Baling batu yang tadi. Kerana Nabi Musa malu dekat Allah. Ketika diarahkan, ni cerita ni dalam surah Al-Ma'idah ada cerita. Ketika diarahkan untuk masuk ke Palestin, kan lepas dah lalu dah belah laut, dah kena kejar dengan Firaun, dah belah laut. Kemudian lepas dah belah laut tu, dah lepas. Bila dah lepas, patutnya beriman lah, maksudnya percaya sungguhlah Bani Israel, sepatutnya pengikut-pengikut Nabi Musa ni. Tiba-tiba sesat 40 tahun kan? Kenapa sesat 40 tahun? Sesat dekat Sinai, padang pasir Sinai. Kenapa sesat sampai 40 tahun? Pusing-pusing tempat sama. Kan cerita tu akhir sekali lapar. Dapat manna wassalwa, turun kan? Burung. Dengan manna, manisan yang ada dekat pokok. Lepas tu burung daripada syurga. Dapat. Lepas tu haus nak minum air. Dapat apa? Takkan cerita surah Maidah. Tak baca cerita tu. Dapat apa? Nak air. Wa iz istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar famfajarat minhu 12 'aina. 12 mata air.
qad alima kullu unasin mashrabahum. Cerita tu panjang cerita. Cerita tentang pergi-pergi tak ada air. Akhir sekali Nabi Musa ambil tongkat, pukul bukit, batu. Keluar 12 mata air. Kulu washrabu min rizqillah. Minum 12 kabilah. Satu kabilah Bani Israil dapat satu. Kenapa dia pusing-pusing 40 tahun sampai jadi peristiwa manna wassalwa, jadi peristiwa air 12 keluar dan tak sampai. Kenapa? Ketika disuruh masuk ke Palestin, mereka tak nak masuk. Sebab takut kena bunuh. Akhir sekali Allah balakan 40 tahun. Nabi Musa sesat 40 tahun, pusing-pusing tempat yang sama di padang Sinai atau padang pasir Sinai. Jadi malunya Nabi Musa dekat Allah, benceni punya pengikut. Dah macam-macam dapat tau. Macam-macam dia dapat. Selamat daripada Firaun. Depan tu laut, tiba-tiba boleh belah. Boleh belah laut tu. Masih lagi perangai macam ni. Jadi akhir sekali Nabi Musa macam malu pada Allah, aku tak nak tanam kat Palestin. Sebab Bani Israil tu duduk kat Palestin. Kemudian tu yang baling batu keluar, aku nak di sana. Nabi kata kalau aku ada di situ, aku akan tunjuk tempat pada kamu. Tapi tak adalah kat situ. Habis cerita kat situ. Dan terbahagi mereka itu dua bahagi. Cukup. Terbahagi malaikat dua jenis malaikat. Malaikat ada dua department. Boleh kata gitu. Artinya dua kementerian. Yang pertama kementerian apa? Ada dua kementerian. Dalam kementerian tu ada department yang berbeza. Department tarik nyawa, department rezeki turun hujan, department ada macam-macam department. Akan datanglah tu. Jadi kita berhenti dekat dan terbahagi mereka itu malaikat dua bahagi, dua kementerian, dua kerja. Wallahu a'lam. Sering tasbih kafarah dan suratun subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.